Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung. Tajuk kita berkaitan dengan apakah hikmat di sebalik kesakitan yang kita alami. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kasurat fil awinatil akhirah zahiratul mautil mufaji'. Dikata banyak berlaku di akhir-akhir ini mati secara mengejut. Mati secara mengejut. Kita perhatikan pada hari Sabtu minggu lepas kan, ketika mana malam tu nak isyak tu, ribut yang kuat tiba-tiba berlaku di Kolanas. Orang tengah bawa kereta, tiba-tiba datang ribut yang kuat, pokok tumbang menimpa pemandu dan isteri dia tu lah. Jadi mati tiga-tiga, suami, isteri dan anak. Maknanya mati ni suatu perkara yang tak disangka-sangka kan? Ada seorang cerita pula yang kata dia datang mengajar seperti ini, mengajar, lepas tu balik rumah dia rasa lapar nasi, isteri dia bubur nasi kan. Masa tidur tu tiba-tiba tidur dengan begitu je, tak bangun-bangun. Ada juga kan. Maknanya nak cerita pada kita bahawa memang mati sekarang ni banyak berlaku secara al-mufaji', secara mengejut. Wal maut bisaktatin qalbiyatin, dan mati dengan sebab serangan jantung. Yang kawan saya tu yang saya cerita baru ni tu, macam mana tengah bagi kuliah subuh, tiba-tiba serangan jantung, mati kan, tak sangka-sangka. Wal mautu ala sijadatis salah, dan ada orang tu dia mati ketika mana tengah semaya, tengah solat, tiba-tiba habis nyawa dengan begitu. Tak apalah. Fal mautu ya'tika baghtatan duna sabiqi inzarin. Mati ni dia kata datang secara tiba-tiba tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Kalaulah kita diberitahu besok kamu mati kan, senanglah kita kan. Maknanya kita dah standby, baca Quran, relax, tunggu mati je kan, ibadat sepanjang masa kan. Tapi mati ni tak diberitahu bila kita mati. Fi ayyi waqtin wa fi ayyi makan, tak kira di mana dan di waktu mana ataupun di tempat mana. Falihaza, oleh sebab itulah, la budda min tazkirin nasi wa nafsi awwaluha bitaqwallah. Oleh sebab itulah kita kena sentiasa memberi peringatan kepada diri kita sendiri dan kepada orang ramai supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa gerun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kena caralah. Jadi mana kita bertakwa ni, kita standby mati itu bila-bila masa. Wal iksar min fi'lil khairat, dan memperbanyakkan amal-amal kebaikan. Baca Quran banyak kan, zikir banyak, selawat banyak. Macam malam ni, malam Jumaat, kita baca suratul Kahfi ataupun besok. Wa tarkil munkarat,
dan meninggalkan perkara-perkara yang tak baik, perkara yang tak elok, perkara mungkar, perkara yang jahat, tinggalkan. Wa musa'adatil fuqara'i wal masakin, dan membantu orang-orang fakir dan orang miskin. Wa dafa'is sadaqat, dan kita bersedekah. Wa ita'iz zakawat, dan menunaikan zakat. Wa iqamatis salawati fi awqatiha, dan menunaikan sembahyang dalam waktunya. Kalau yang wanita, dia kena sembahyang di awal waktu, dan kalau lelaki, dia kena sembahyang di masjid. Wa tajannubil musyahanat wan niza'at bainan nas, dan meninggalkan ataupun menjauhkan permusuhan kita dengan orang lain. Jangan ada permusuhan. Wa khalqil masyakil wal adawat wa syahnin nufus, dan jangan sekali-kali kita menimbulkan masalah dan perbalahan dengan orang lain. Mimma yusabbibu qat'a silatir al-arham wa yuaddi ila al-khusumat bainal aqarib, yang menyebabkan kita ni terputus hubungan silaturrahim dan menyebabkan berlakunya permusuhan di antara kaum kerabat. Wa hadza la yuhibbuhu Allah wa la yardahu, perkara ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak gemari dan tidak redai. Jauhkanlah. Fattaqullah, maka kita hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah, buat benda baik, buat benda comel, dan tinggalkan perkara yang tak comel. Wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jadi sebelum kita dihitung di hari akhirat, cuba kita hitung diri kita sekarang ni, apa yang kita telah boleh melakukan untuk kita menghadapi kematian, kan? Wala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Dah umur dah 60, masih lagi tergedek-gedek dengan dunia. Jangan, dia kata. Wala quwwatukum wala amwalukum, janganlah kamu tertipu dengan gagahnya kamu. Orang muda kan, dia rasa gagahan. Wala amwalukum, jangan kamu tertipu dengan harta kamu yang banyak. Kamu banyak harta, kamu masa selesa, kamu tak rasa apa-apa untuk matian. Wala syuhratukum wala syahadatukum, janganlah kamu tertipu dengan kemasyhuran kamu. Kamu ni orang soho, kamu ni orang ada kenamaan, orang yang dikenali ramai. Jangan. Wala syahadatukum, dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya sijil kamu. Kamu belajar banyak kan, belajar kau tu, belajar ni. Wa tazakkaru yawma wuqufikum baina yaday rabbikum wa antum la tamlikuna syai'an min amalil khair yu'ahidukum lidukhulil jannah, dan kamu kena ingat, suatu hari nanti kamu akan dihadapkan kepada Tuhan kamu, dan pada ketika itu ditakuti kamu tidak ada apa-apa amal kebaikan yang membolehkan kamu masuk ke dalam syurga. Cek go tu kosong, cek go ni kosong, akhir sekali tak boleh masuk syurga. Jadi kita kena sentiasa muhasabah diri kita bagaimana kita di hari akhirat nanti. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, zur al-mustashfa marratan fi kulli 6 ashhurin lita'rifa fadlallahi 'alaika fi as-sihhati wal 'afiyah. Dia kata apa? Dia kata lawatilah hospital setiap 6 bulan sekali. Mana kita pergi lawat hospital kan? Sebab apa dia kata? Lita'rifa fadlallahi 'alaika fi as-sihhati wal 'afiyah, untuk kamu menilai betapa nikmatnya kamu dalam keadaan yang sihat. Jadi kita pergi hospital ni, kita tengok orang ni tak ada tangan, aksiden, orang ni kena potong kaki, kecil manis, orang ni buah pinggang, orang ni appendix, orang ni kena bedah kepala, orang ni macam-macam kan. Jadi bila kita pergi ke hospital tu, barulah kita rasa kita ni alhamdulillah berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Sebab manusia ni, kalau dia sentiasa sihat, dia tidak ada rasa nikmat sihat tersebut, sehinggalah dia sakit ataupun dia melihat orang lain sakit. As-sihhatu idza damat juhilat, sihat ni kalau ada seumur, dia tak rasa pun nikmat kan. Macam kita lah kan, orang yang ada kebun durian, makan durian setiap hari, tak rasa pun nikmat durian tu kan. Tapi orang yang tak ada durian, sekali makan durian, makan orang miskin kan. Sekarang ni harga durian RM10 sekilo kan. Orang miskin ni memang tak ada duit nak beli durian. Sekali kita bagi dia satu biji durian tu, dia rasa nikmatnya durian. Tapi kalau orang kaya setiap hari makan durian, dia tak rasa nikmat pun durian.
Begitu juga dengan sihat. Kalau sihat seumur sepanjang masa tak pernah sakit, memang tak rasa nikmat sihat. Wa idza fuqidat urifat. Kalau tak ada sihat tu barulah rasa Allahu Akbar, sakitnya gigi, barulah kita rasa nikmatnya ketika mana sihat, kan? Fashkurullaha daiman. Kamu kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'mati, di atas nikmat ini. Fala tansawha likai la tafqaduha. Jangan kamu lupai nikmat tersebut supaya kamu tidak kehilangan nikmat. Jadi kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna mimma yab'athul itmi'nana fi nafsil maridi an ya'lama anna fi maradihi thawaban aziman. Orang yang sakit ni, untuk kita membawa satu ketenangan kepada dia kena tahu bahawa di sebalik sakit tersebut ada ganjaran pahala yang besar menanti dia, kan? Apabila disabarlah, aradahullahu lah, sakit tersebut merupakan satu kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kenapa dia sakit? Memang takdir. Wa anna fihi fawaida kabirah, dan di sebalik sakit tersebut mempunyai banyak faedah. Yang pertama, fama usiba illa bizambin. Tidaklah seseorang itu didatangkan musibah sakit melainkan dia memang ada dosa. Jadi kalau kita perhatilah kita sendiri, kan, masa muda dulu apa kita terbuat? Gatu kita buat dosa, gini kita buat dosa, gini kita buat dosa. Tiba-tiba apabila kita dah tua nanti, kan, kita dah tua, Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah sakit kepada kita untuk memberi peringatan kepada kita bahawa kita ni memang ada dosa. Jadi dengan datangnya sakit tersebut, dosa-dosa kita dihapuskan. Itu yang pertama. Wa fi hadza tabsyirun wa tahzirun idza alimna anna masaibad dunya uqubat li dzunubina. Apabila kita tahu bahawa sakit tersebut merupakan hukuman terhadap dosa kita, Allah Ta'ala ni sayang pada kita. Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Allah Ta'ala datangkan dulu sakit kepada kita sebagai hukuman di atas dunia, yang dengan insya-Allah di hari akhirat kita memang tak dikenakan hukuman azab, kerana hukuman tersebut telah pun ditimpa kepada kita semasa kita di dunia. Itu tujuan kita sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'mina min wasabin wala hammin wala huznin wala azan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha an khatayahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin daripada kedusuan, kesakitan, kesedihan, kemurungan, hatta dia kata kita berjalan-jalan tiba-tiba terpijak duri, sakit, kan, illa kaffarallahu biha an khatayahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang dengan tadi menghapuskan dosa kita. Kita jalan sepak batu, kan, terhapus dosa. Kita jalan terpijak durian, terhapus dosa. Kita ditimpa berbagai musibah, terhapus dosa. Jadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah kepada manusia menandakan bahawa Allah Taala tu sayang kepada dia. Bayangkan kalau kita ni tak pernah sakit, kita rasa angkuh, kita rasa sombong, kita rasa hebat, kita tak rasa diri kita ni seorang yang pendosa. Alam yaquli Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mahu berikan kebaikan kepada seseorang, Allah Taala dahulukan hukuman di atas dunia. Atas dunia ni dikenakan sakit macam-macam lah, kan, tapi sekejap je, kan, tak lama, kan. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bizambih. Apabila Allah Ta'ala tak nak berikan kebaikan kepada seseorang itu, Allah Ta'ala tahan dia dengan tak ada gapo-gapo. Maksudnya tak sakit apa-apa, kan, tapi di hari akhirat kamu akan menerima balasannya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehinggalah Allah Ta'ala tunaikan hukuman tersebut di hari kiamat. Jadi baiklah kita ni terima dulu hukuman di dunia dengan sakit tersebut. Mudah-mudahan di hari akhirat Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada azab di sana. Jadi
tak apalah, orang tu sakit, tak apa. Jadi maknanya dia faham bahawa inilah hukuman terhadap dosa yang dia buat semasa waktu zaman muda dia kan. Yang kedua, wa min fawaidil marad. Yang kedua di antara faedah kita mendapat hukuman sakit. Al-lazzatul akhirah, al-lazzatul al-ajilah fil akhirah. Kita mendapat kelazatan di akhirat. Fallahu azza wa jalla yubaddilu miraratad dunya halawatan fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menukarkan, menggantikan keperitan dunia dengan keseronokan akhirat. Ada keperitan dunia ni kita sakit, tapi di hari akhirat tak ada dah. Jadi orang ahli syurga ni tuan sekalian, dia tidak akan merasai demam walaupun sekali, tidak akan merasai sakit walaupun sekali. Itulah dipanggil ahli syurga kan. Walihaza, oleh sebab itulah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ni merupakan penjara orang mukmin. Maknanya kena penjara kan, peraturan kau peraturan ni sakit dan sebagainya. Tapi dia kata wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Tapi bila mati ditukarkan daripada penjara kepada syurga. Orang kafir daripada syurga kepada neraka, kepada penjara. Itu beza di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Wa idza unzila bil 'abdi maradun aw unzilat bihi musibatun fahamidallaha 'azza wa jalla wa sabara wastarja'a. Apabila seseorang itu ditimpa musibah sakit ataupun diturun kepadanya apa-apa musibah, lalu dia berkata alhamdulillah. Sebab itulah kalau orang tanya kita kan, walaupun kita sakit, orang tanya kita apa khabar, kita jawab alhamdulillah kan. Sebab kalau sihat pun alhamdulillah, kalau sakit pun alhamdulillah. Sihat apatah lagi. Sakit ni dengan makna dengan sakit tersebut berlakunya penghapusan dosa, maka kita pun alhamdulillah. Wasabara, dan dia sabar kan, dia tak mengeluh dan sebagainya. Wastarja'a, dan dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa a'tahu Allahu minal ajri ma la ya'lam. Melainkan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia ganjaran pahala yang dia sendiri, orang sakit tersendiri tak tahu setara mana banyaknya pahala. Qala subhanahu, Allah taala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan balasan kepada orang yang sabar, balasan pahala mereka bighairi hisab, tanpa terhitung. Maknanya orang yang sabar terhadap ujian menimpa diri dia tu, dia akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Banyak mana? Tak tahu banyak mana. Memang banyak sangat kan. Muslimin dan muslimat sekalian, yang ketiga, wa min fawaidi al-marad, di antara hikmat kita sakit, annahu yu'rafu bihi sabrul 'abdi 'ala balwah. Dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui nilai ataupun tahap kesabaran seseorang. Setara mana dia sabar, setara mana dia sabar. Wa anna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia sayang kepada seseorang tu, maka Allah taala uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang redha terhadap perkara tersebut, maka dia mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ditimpa musibah sakit ini, dia kena sabar, dan untuk Allah Subhanahu wa taala menilai kesabaran mereka. Sabar bukan bermakna kita ni tak perlu tak perlu berubat. Perlu berubat kan. Sebagaimana kita kata minggu lepas bahawa sakit itu adalah takdir dan berubat juga adalah takdir. Nanti kena berubat. Okay. Fa idza sabara al-'abdu wahtasaba kutiba fi daywani as-sabirin. Apabila seseorang itu dia sabar dan dia mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, maka dia termasuk dalam kalangan dewan orang-orang yang sabar. Wa yakfi as-sabirin syarafan annahum fi ma'iyyatillahi wa hifzihi wa ri'ayatihi. Orang yang sabar ini Allah bersamanya. Apa dari dia?
innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan sabaran. Wa in hamidal abdu wa syakara kutiba fi daywani syakirin, sekiranya seseorang itu dia bersyukur walaupun dia sakit, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi syakirin syarafan anna Allah wa'adahum az-ziyadah, cukuplah bagi orang yang bersyukur itu satu kemuliaan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya penambahan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kami akan tambahkan lagi keberkatan kepada kamu. Jadi sabar ada hikmat dia dan syukur ada hikmat dia. Wa inna halatil abdi fi sabri wa syukri ja'alatir rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ajjabu, seseorang yang bersabar ketika mana ditimpa musibah dan seorang yang bersyukur ketika mana dia mendapat nikmat menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasai ta'ajjub. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, segala urusan dia baik-baik berlaku. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, sekiranya dia mendapat kebaikan dia bersyukur lalu dia mendapat pahala. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah, dan sekiranya ditimpa ke musibah maka dia bersabar maka dia mendapat kebaikan. Maknanya dia mendapat kebaikan, dia bersyukur ketika mana dia mendapat nikmat. Ketika mana dia mendapat ditimpa musibah, dia bersabar maka dia mendapat kebaikan. Fakana khairan lah, maka kebaikan untuknya. Walaysa zalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu melainkan kepada orang yang beriman. Jadi kita ni batulah dalam Islam, kalau kita mendapat kebaikan, kita jangan terlalu gembira sangat, dan apabila kita ditimpa musibah, kita jangan terlalu sedih sangat. Macam kita tengok orang perlawanan akhir bola sepak kan, pasukan yang menang tu, ya Allah ya Tuhanku, terlalu gembira sangat, tapi pasukan yang kalah terlalu sedih sangat. Jadi pelik juga kan, sepatutnya tak macam tu. Kita mendapat kemenangan sederhana je, kita mendapat kekalahan pun janganlah sampai terlalu sedih. Jadi mana sederhana dalam sama ada kebaikan ataupun musibah. Muslimin dan muslimat sekalian, wa min fawaidil marad, di antara hikmat di sebalik kita sakit, annahu sababun liddu'a waz-zulli wal inkisar baina yadayi Allah azza wa jalla. Orang yang sakit biasanya dia berdoa kepada Allah, dia rasa diri dia ni hina di sisi Allah dibandingkan dengan mereka yang sentiasa sihat. Fakam min unasin a'radu 'anil luju' ila Allah famaridu falaja'u ila Allah khashi'in munkasirin. Berapa ramai orang yang semasa sihat jauh daripada Allah, tak sembahyang, tak berdoa, tak melakukan kebaikan. Tiba-tiba mereka ditimpa sakit, lalu mereka pun kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam keadaan yang rendah diri. Itu maknanya menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada dia, kasih kepada dia. Jadi kalau dalam keadaan yang dia tu tak sakit sepanjang hidup dia, memang dia tu maknanya orang yang memang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan sakit antaranya adalah untuk mengembalikan seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmat sakit. Okay. Muslimin dan muslimat sekalian, wa min fawaidil marad, di antara hikmat sakit lagi, annahu dalilun ala mahabbatillahi azza wa jalla, menandakan kasihnya Allah kepada hamba tersebut. Wa anna Allah yuridu bil maridi al khaira, dan Allah Subhanahu wa taala nak berikan kebaikan kepada orang yang sakit tadi. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, man yuridillahu bihi khairan
yusib minhu. Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala turunkan musibah sakit. Jadi musibah sakit itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada dia, supaya dia dapat dahulu pengampunan dosa dan dia pergi ke hari akhirat dalam keadaan yang tak ada dosa. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hazihi ba'du fawaidil marad 'alal mardah. Apa yang dibacakan tadi itu menunjukkan sebahagian daripada hikmat sakit ke atas orang yang pesakit. Wal mubtaluna yajiduna fi zalika ba'd as-salwa lakinna lil maridi haqqan 'ala ikhwatihi al muslimin. Jadi orang yang sakit tadi ada kebaikan dia kan, gini-gini. Tetapi dia kata orang sakit ni ada hak kepada orang sihat kan. Hazal haqqu huwa i'adatul maridi wa ziyaratuhu. Orang sakit ini perlu kepada ziarah daripada kita. Kita kena ziarahan. Macam baru ni saya dengan beberapa orang pergi ke masjid, pergi melawat seorang yang baru dipanggil pembedahan appendix. Ada pergi ke hospital KPJ tu, duduk 10 hari, dikenakan bayaran sebanyak 43,000 10 hari kan. Allahu Akbar kan. Jadi kita pergi ziarah dia tu, memang dia ceritalah, Allahu Akbar, dia kata appendix ni memang sakit yang teramat sangat, tidak cerita ke orang. Apatah lagi dia kata appendix itu dah pecah dan dah pecah dan menanah. Jadi doktor terpaksa belah dan cuci nanah dalam perut dia tu. Memang dia kata memang. Jadi kita pergi ziarah dia tu, dengan ziarah tersebut pesakit merasai tenang, dia boleh buat dengan kita, dia rasa happy, dia rasa gembira, dia rasa seronok dengan kedatangan kita kan. Jadi insyaAllah akan datang kita akan cerita apakah adab menziarahi pesakit kan. Kita akan datang insyaAllah. لأن المريض يكون في أمس الحاجة إلى كل ما تستطيعه العلاقات الاجتماعية والإنسانية من عون وسلوى وبث للعزيمة والعمل والطمأنينة والسرور. Kerana orang sakit amat perlu kepada hubungan dia dengan masyarakat. Jadi bayangkan kalau orang sakit tu duduk di atas katil sepanjang masa, tak ada orang ziarah, memang dia rasa kesit, dia rasa terasing, dia rasa tak seronok kan. Tapi kalau ada orang ziarah, memang dia rasa satu keamanan. Itu tujuan kita ziarah orang yang sakit. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada 6. Qila, lalu ditanya, mahya ya Rasulullah, apakah yang 6 itu wahai Rasulullah? Qal, baginda menjawab, iza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila kamu berjumpa dengan seseorang, kamu kena bagi salam. Jadi sama ada kamu kenal ataupun tidak. Kita biasanya kalau orang kita kenal, kita bagi salam. Orang kita tak kenal, kita malu bagi salam kan. Tapi sebenarnya tak. Dua-duanya sama ada kita kenal ataupun tidak, memang kita kena bagi salam kan. Wa iza da'aka fa'ajibuhu. Apabila dia ajak kamu ke rumahnya, apa-apa sempurna, kamu kena sahut pelawaan tersebut. Dia panggil kita pergi ke duri ke, dia panggil kita akikah ke, dia panggil kita tahlil ke kan. Jadi kita kena pergi ke rumah yang orang ajak kita tu lah. Wa idza stansahaka famsah lahu. Apabila dia minta kita nasihat pada dia, kita kena bagi nasihat. Nasihat macam-macam kan. Wa idza antasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin dari berkata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah. Wa idza maridah fa'uduhu. Apabila dia sakit, kita kena ziarah dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia mati, kita kena ikuti jenazah dia. Jadi 6 perkara ini termasuk apabila dia sakit, memang kita kena ziarah dia, terutama jiran kita, kaum kerabat kita, kenalan kita, kawan kita. Dengan dia sakit, memang kita kena pergi ziarah orang yang sakit. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
ta'ammaltu katsiran fi tawjihi Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dawu mardakum bisadaqah. Jadi kata penceramah ini aku perhatikan banyak taujihat, tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda baginda, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah, rawatilah pesakit di kalangan kamu dengan sedekah. Kita ni apabila kita sakit, perkara utamanya kita nampak adalah pergi jumpa doktor kan, betul kan? Perkara utama kan. Tapi kita faham bahawa rawatan ini bukan itu sahaja, ada pelbagai rawatan kan. Okey, di antara rawatan yang boleh kita rawat, macam saya sendiri pun demam sahaja, saya tak nampak doktor, saya nampak madu kan. Sama ada saya ke isteri ke anak-anak 7 orang tu, memang sejak daripada dulu lagi sakit je, demam lah utamanya. Demam je memang kita ambil madu, sudu dan kita berbahaya sikit, perkasan 5 ni kita baca selawat minum madu dan tubuh anak ni kita lap supaya kepanasan tersebut hilang. Jadi percayalah, madu dapat menyembuhkan demam. Itu memang menjadi amalan kami lah sekeluarga daripada dulu lagi kan. Kecuali kalau tak sembuh juga lah, mungkin ada sebab-sebab yang lain, barulah pergi jumpa doktor. Okay. Jadi di antara benda yang boleh kita tengok di sini kan, kita yang pertama kita jumpa doktor, doktor bagi vaksin sekian, tiba-tiba setahun 2 tahun tak sembuh cukup-cukup kan, maka kita kena cari alternatif lain. Di antaranya adalah Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah pesakit di kalangan kamu dengan sedekah. Fatabayyana li anna al-'ata'a afiyatun wal bukhla wal qabda maradun fattak. Jelaslah kepada aku bahawa kita bagi sedekah ni, kita bagi ni, itu merupakan rawatan untuk kita sebenarnya kan. Jadi kita bagi sedekah tu, kita niat dalam hati kita, aku sedekah ini untuk sembuh penyakit aku. Ramai di kalangan orang yang yakin bagaimana sedekah tersebut. Kita akan baca lepas ni cerita-cerita dia, betapa dia panggil sedekah ini memang dapat menyembuh penyakit yang pelik-pelik kan. Walihaza qala Allah Ta'ala, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu khairan li anfusikum, bersedekahlah kamu dan sedekah itu memberi manfaat kepada diri kamu. Dengan kita sedekah, kebaikannya kembali kepada kita. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang bebas daripada sifat bakhil, maka dia adalah orang-orang yang berjaya. Jadi kita jangan bakhil, jangan sekali-kali. Wattibbu kama qala ulama naw'an, rawatan ini ada 2 jenis, jasmani wa ruhani. Yang pertama jasmani, kita kerja pada doktor tu lah. Yang kedua ruhani kan, kita jampi dengan ayat Quran, dengan selawat, dengan doa dan sebagainya. Sebab tu kita tengok macam orang sakit kecil manis kan, macam isteri saya tu, dia baru ni ada bacaan tinggi sikit, maka dia ambil apple hijau, dia campur dengan peria katak. Peria katak tu lah kan, peria katak tu dia campur 2 tu, dia blend, dia blend, dia minum. Memang pahit lah, kita memang tak termampu nak minum. Jadi daripada bacaan yang tinggi tadi turun menjadi 5. Dia amalkan peria katak campur dengan apple tadi. Pun tak dinafikan ubat kecil manis juga. Tak semestinya kita kecil manis ni kena ubat ini, tak semestinya. Ada orang serasi dengan ubat doktor kan, ada orang dengan cara yang tersebut. Jadi maknanya boleh berlaku kan. Tapi bagaimanapun ubat-ubatan ini dia boleh ada cara ni. Yang pertama dia jasmani, dengan cara yang tabi'inya macam biasa kita jumpa doktor, dan yang kedua dengan kita baca doa dan sebagainya. Fa arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-awwal biqaulihi, Nabi memberi tunjuk ajar bagaimana pada kita sakit kita kena jumpa doktor. Nabi kata tadawu
berubatlah kamu ibadallah wahai hamba Allah, fa innallaha lam yuzil da'an illa wa anzala lahu dawaan. Allah Ta'ala tak turunkan suatu penyakit melainkan dengannya ada ubat dia. Cuma kadang-kadang ubat yang kita cari tu tak jumpa-jumpa, kadang-kadang lambat jumpa, kadang-kadang dah bertahun-tahun jumpa dengan ubat yang serasi ni. Jadi walau bagaimanapun setiap penyakit ada ubat dia. Wa asyara ila sani, dan Nabi SAW menyentuh perkara yang kedua yang berkaitan dengan mengubat secara rohani. Fa amara bi mudawatil marda bis sadaqah, maka Nabi SAW suruh kita ni berubat dengan cara kita bersedekah. Wa qad jarraba zalika al muwaffaqun fawajadu al adwiyah ar ruhaniyah taf'alu ma la taf'alu al adwiyah al hissiyah. Ramai di kalangan orang yang yakin mendapati bahawa cara rohani tadi, cara rawatan yang kedua tadi dapat merawat penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh rawatan biasa, kan? Wa ilajul amrad lahu silatun wasiqatun bil yakin wa husnul tawakkul 'ala Allah jalla fi 'ula. Di mana rawatan rohani ni dia perlu kepada tawakal yang tinggi, berserah kepada Allah Ta'ala yang tinggi, keimanan yang tinggi, keyakinan tinggi, baru jaya. Kalau setakat sedekah tapi tak yakin, tak jadi juga. Dia kena ada keyakinan yang tinggi. Okay. Qala Ibn Al-Qayyim, berkata Ibn Al-Qayyim, inna lis-sadaqah ta'siran ajiban fi daf'i anwa'il bala'. Dia kata sedekah ini mempunyai kesan yang besar kepada musibah yang turun itulah. Satu cerita dia kata daripada Abu Bakrin Al-Khubazi rahimahullah annahu qala, Abu Bakrin Al-Khubazi berkata, maridtu maradan khatiran, aku ni ditipu penyakit yang misteri, penyakit yang beratlah. Aku dah berubat dengan doktor ni dah lama dah, tapi tak sembuh-sembuh. Suatu hari dia kata, fara'ani jarul li salih, ada jiran aku yang baik ini, yang saleh ini, melihat aku dalam keadaan yang tak terdaya. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, istamil qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah, berubatilah pesakit di kalangan kamu dengan sedekah. Wa kana al-waqtu sayfan, pada ketika itu musim panas. Fashtaraitu bastiqan kasiran, aku pun beli timun Cina banyak, mungkin 50 kilo nak jamu orang ni lah, kan? Wajtama'a jama'atu minal fuqara wasibyan, maka datanglah orang fakir miskin yang ramai dan kanak-kanak, mari pakat makan buah timun tadi lah. Fa'akalu wa rafa'u aydiyahum ila Allah wa da'u ilayya li bisyifa, maka mereka pun makan timun tadi. Lepas makan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menyembuhkan penyakit aku. Fa wallahi, demi Allah, dia kata, ma asbahtu illa wa ana fi kulli afiyatin min Allah tabaraka wa taala. Aku bangun pagi besok, aku dapati bahawa aku ni sembuh daripada penyakit yang misteri tadi. Dah berlama dah aku berubat dengan cara yang biasa, tak sembuh-sembuh, tapi rupa-rupanya, tapi kena ada keyakinan. Keyakinan dengan cara simple je. Dia beli wah timun, kan? Wah timun pada musim mungkin murah, musim panas orang suka, pakat-pakat makan, tapi dengan syarat lepas makan wah timun tu dia kena berdoa supaya disembuhkan penyakit saya. Okey. Satu cerita yang lain. Wasa'ala rajulun Abdullah ibni Al-Mubarak qailan, seorang lelaki bertemu dengan Abdullah ibni Al-Mubarak, katanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, qurhatun kharajat fi rukbati munzu 7 sinin. Dia kata, lutut aku ni keluar nanah, tak cakap nak berubat 7 tahun lamanya. Wa qad alajtu bi anwa'in ilaj, aku telah berusaha merawat penyakit aku tadi dengan pelbagai rawatan. Wa sa'altul atibba, aku jumpa doktor, falam attafi' bihi, tapi tak sembuh-sembuh. Faqal, maka Abdullah ibn Al-Mubarak berkata kepada lelaki tadi, izhab, pergilah, fangzur mawdi'an yahtaju fihi an-nas idal ma',
pergilah satu kampung yang mana orang kampung tersebut perlu kepada air. Mungkin musim panas, air tak ada, pergi kawasan tu tak ada. Fahfar hunaka bi'ran, maka galilah sebuah perigi. Fa inni arju an tamba'a hunaka ainun, aku harapkan supaya perigi tadi akan mengeluarkan air mata air. Wa yumsik an kadam, dengan sebab tersebut nanah kamu tadi terhenti. Fa fa'ala rajulu, lelaki tadi pun pergilah ke kampung gali telaga, musim panas, keluar air, orang kampung dapat ambil air tersebut. Fabari'a, akhir sekali penyakit di 7 tahun tadi pun sembuh dengan sempurna. Itulah ajaib sedekah kan. Ada lagi satu cerita macam mana kita tengok ada seorang wanita tu, dia kata saya ini ditimpa penyakit yang misteri sangat, tak cakap nak berubat, tak berjaya. Akhir sekali dia berpuasa. Puasa dia ni mengikut puasa Nabi Daud alaihissalam, itulah puasa sehari tidak sehari, puasa sehari tidak sehari. Dia puasa selama 2 bulan, maksudnya 30 hari lah kan, selang-seli kan. Dia kata lepas aku puasa 2 bulan tersebut, puasa sehari tidak sehari itu, maka aku dapati bahawa penyakit aku yang mesti tadi hilang dengan begitu rupa. Alhamdulillah, dia kata. Itu satu berita yang satu cerita yang berlaku, dan memang kalau kita rasa kita ni memang tak cakap nak berubat dengan doktor ni, itulah cara dia, kita amalkanlah. Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah, rawatilah pesakit di kalangan kamu dengan cara bersedekah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.